Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Muhammad Zafri Abdul Jawad dalam Best 5.10, 5 petang edisi 13 November. Berikut adalah antara tumpuan hari ini. Bantuan berupa barangan keperluan mula disalurkan kepada penduduk terjejas puting beliung kurang 24 jam kejadian melanda kampung Sungai Nanong, Kuala Kedah. Pihak berkuasa termasuk Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM membantu penduduk membersihkan serpihan bumbung pecah dan pokok-pokok yang tumbang. Sumbangan beras dan padi nasional bernas disampaikan Exco Pembangunan Masyarakat Negeri Datuk Suraya Yaakob. Di Terengganu, banjir paling buruk yang dialami 2 tahun berturut-turut menjadikan penduduk Felda seberang Tayo Kemaman bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Kedudukan geografi yang terletak di lembangan sungai menyebabkan kampung ini menjadi seperti pulau bila berlaku banjir. Penduduk kawasan ini melakukan segala persiapan sebagaimana yang dinasihati pihak berkuasa. Ketika berlaku banjir teruk, penduduk terputus hubungan berikutan laluan utama ke kawasan ini tidak boleh dilalui. Cameron Highlands dijangka kembali menjadi lokasi pilihan selepas terjejas ekoran kejadian banjir lumpur di Lembah Bertam dan Ringlet hujung minggu lepas. Laluan dari Tapah ke Cameron Highlands kini sudah dibuka dan pengunjung tidak lagi menghadapi masalah untuk naik ke Bukit Peranginan itu. Kejadian banjir lumpur di Ringlet dan Lembah Bertam menjejaskan pendapatan pengusaha produk pelancongan di bandar ini. Hanya dalam tempoh 2 minggu, lebih 2,000 premis judi haram berkomputer sekitar Selangor digempur dan diarah tutup oleh pihak polis. Pemantauan berterusan dijalankan termasuk menyiasat sekiranya ada penglibatan anggota polis dalam kegiatan. Kejayaan diperoleh hasil fasa pertama Ops Dadu yang digerak besar-besaran bermula hujung bulan lalu. Daripada 3,971 premis yang diserbu, 500 adalah pusat perniagaan berlesen. Pihak berkuasa turut mengesahkan premis berkenaan tidak beroperasi lagi. Pemandu jentera Jengkaut M. Gunalan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Petaling Jaya atas tuduhan mengugut timbalan Menteri Pendidikan P. Kamal Naden tahun lalu. Gunalan 36 tahun didakwa menghantar SMS yang berbau ugutan dan mendatangkan ketakutan. Gunalan didakwa melakukan perbuatan itu pada 2.26 pagi 20 Oktober tahun lepas di alamat nombor 13 Jalan Cecawi 6 Palang 17 Seksyen 6 Kota Damansara. Bekas Ketua Unit Sumber Manusia Koperasi Pembangunan Usaha Sama Masyarakat Maju Berhad (Pos Maju), Siti Rohaya Ali Omar mengaku bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan memalsukan dokumen bagi bayaran perubatannya 3 tahun lalu. Siti Rohaya 36 tahun mengaku menggunakan dokumen iaitu resit bernombor 43717 LH Go Eye Surgery bertarikh 11 November 2011 berjumlah RM2,550. Perbuatan dilakukan antara 11 November hingga 14 November 2011 di premis KOP Pusat Maju Jalan Medan Tuanku, Kuala Lumpur. 470 pelajar dari 30 buah sekolah di Kuala Lumpur menerima sumbangan zakat pendidikan daripada Lembaga Tabung Haji TH bernilai RM235,000. Sumbangan di bawah program Iqra memperuntukkan zakat pendidikan sebanyak RM2.3 juta kepada 4,530 pelajar kurang berkemampuan dari 194 sekolah di seluruh negara. Setiap pelajar menerima sumbangan RM500, wang tunai RM300 dan kelengkapan sekolah bernilai RM200. Baik, setakat ini saja Best 5.10, 5 petang edisi 13 November. Terus saja bersama suami Muhammad dan juga Miza Yusni menerusi Nasional 5 selepas ini. Kita jumpa lagi sejam dari sekarang. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Banjir di Tenam surut, penduduk di Beaufort pula diminta berjaga-jaga.
Assalamualaikum dan salam Satu Malaysia. Ini Nasional 5 dari Studio 3 RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Saya Suhaimi Muhammad dan juga saya Miza Isni Muhammad. Dan saudara, paparan berita lain untuk hari ini. Deklarasi Naypyidaw perakui visa Malaysia berhubung pasca pembentukan Komuniti ASEAN. Dua beradik cari bapa kandung selesai isu kad pengenalan. Saya Amalina Hadi Muhammad Zamri. Kita berlintas langsung dari Studio BRTM Kuching, Sarawak. Fokus berita dari Sarawak petang ini. Jabatan Kebajikan Masyarakat kini bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan banjir berlaku di beberapa kawasan rendah di Sarawak. Dan Pegawai Pelindung dari Jabatan Kebajikan Masyarakat memohon perintah mahkamah sementara bagi menempatkan 4 orang kanak-kanak yang ditemui merayau-rayau di kawasan Bandar Sibu 8 November lalu di rumah kanak-kanak di Kuching. Pastikan bersama saya seketika nanti untuk mengikuti laporan berita penuh dari Sarawak petang ini. Teruskan bersama Jovinia di Kota Kinabalu. Saya Jovinia Jim langsung dari studio berita RTM Sabah di Kota Kinabalu. Fokus negeri di bawah Bayu hari ini, persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah yang berlangsung 4 hari dijadual berakhir hari ini dengan meluluskan rang undang-undang perbekalan 2015 dan 6 rang undang-undang lain. Laporannya seketika nanti, teruskan dengan rakan penyampai Nur Aziah di Perlis. Saya Nur Aziah Ahmad, lintas langsung dari RTM Perlis. Fokus berita petang ini. Aktiviti penyeludupan berlaku tidak kira masa dan lokasi. Ini memerlukan kepakaran teknologi dalam memantau pergerakan penyeludup dan inovasi itu sudah dibangunkan penyelidik dari UNIMAP. Pastikan bersama saya seketika nanti untuk laporan penuh mengenainya. Kembali bersama rakan penyampai Suhaimi dan Miza di Angkasa Puri. Dan Miza, kita ke fokus utama terlebih dahulu sebelum lintas langsung ke negeri-negeri. Banjir yang melanda kawasan pedalaman di Sabah termasuk Keningau, Nabawan dan Sok telah pulih manakala di Tenom, paras air sedang surut. Bagaimanapun, paras air Sungai Padas di Beaufort semakin meningkat dan mula melimpah. Dan ini menyebabkan beberapa kampung ditenggelami air termasuk Kampung Bingkul, namun penduduknya enggan berpindah walaupun telah diarah berbuat demikian. Ibrahim Diman di Beaufort ada laporannya. Pengerusi Jawatankuasa Bencana Alam Daerah Beaufort, Muhammad Syed Osman memberitahu Ketua Kampung Bingkul telah memaklumkan hasrat agar 10 keluarga di kawasan itu dipindahkan, namun para penduduk masih enggan berpindah walaupun paras air telah mencecah lantai rumah. Inilah yang merisaukan pada saya, oleh kerana kalau sudah diarahkan pindah itu berarti tahap keselamatan mereka sudah membimbangkan lah. Memang keadaannya kalau dikirakan memang adalah perlu pindahlah. Lebih membimbangkan lagi, hujan kembali turun di Beaufort jam 2 petang tadi dan dibimbangi akan mengakibatkan keadaan menjadi lebih buruk. Katanya pihaknya bimbang jika mereka terpaksa dipindahkan pada waktu malam yang akan menyukarkan proses pemindahan berikutan keadaan arus deras di Sungai Padas. Sehingga tengah hari tadi, paras air di Sungai Padas meningkat kepada 9.1 meter. Sehingga kini Kampung Binunok, Kampung Bekalau, Kampung Balibata, Kampung Suasa, Kampung Lago, Kampung Lawa dan kampung di sekitarnya telah dinaiki air. Beberapa kawasan jalan di Kampung Suasa dan Kampung Lago juga telah dinaiki air sehingga 1 meter dan hanya boleh dilalui kenderaan berat. Dari Beaufort, Sabah, Ibrahim Diman melaporkan.
Baik, terima kasih Ibrahim Diman dan kita ke laporan seterusnya. Tidak sampai 24 jam kejadian puting beliung melanda di Kampung Sungai Nanong, Kuala Kedah. Bantuan berupa barangan keperluan sudah mula disalurkan kepada penduduk yang terjejas. Pihak berkuasa termasuk Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM membantu penduduk membersihkan serpihan bumbung yang pecah dan membersihkan pokok-pokok yang tumbang. Sumbangan menerusi beras dan padi nasional Bernas itu disampaikan Esko Pembangunan Masyarakat Negeri Datuk Suraya Yaakob. Bagi mereka yang terlibat hanya mampu bersyukur dengan pemberian itu kerana ianya sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang ditanggung. Terima kasih banyak-banyaklah. Ya, tapi minta apa tolong berdoa lah, janganlah jadi tu. Apa tolonglah. Ya. Dia masuk lah, pada lipat balik. Oh, betul. Lepas tu dah balik balik tu tengok. Oh, kena dah. Selamat anak, betul lah. Tu balik dia tengok tu anak. Alhamdulillah lah anak tak ada apa. Jadi Alhamdulillah, saya bersyukur sangat-sangatlah kerana ini satu kata apa macam dengan ujian ilahi untuk kita. Saya terpaksa redalah apa yang berlaku terhadap saya. Dalam kejadian petang semalam, 20 buah kediaman penduduk rosak selepas puting beliung melanda kampung itu. Kejadian puting beliung yang melanda kampung Sungai Nonang turut mendatangkan trauma kepada seorang pelajar yang sedang menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Nurul Atikah Jamal, 17 tahun, turut sama melalui detik-detik cemas ketika rumahnya dilanda puting beliung. Ketika kejadian, Nurul Atikah sedang mengulang kaji pelajaran bagi kertas sejarah yang beliau duduki pagi tadi. Menurutnya, beliau sempat menghabiskan ulang kaji. Bumbung rumahnya tiba-tiba diangkat puting beliung. Nurul Atikah bersama-sama adik dan ibunya sempat berlindung dalam bilik. Duduk dalam bilik tadi, lepas tu dengar bunyi beberapa sana. Buka tingkap tengok. Tengok ni, mai ikut ni betul panggil mak semua masuk bilik kan. Bilik ni okey sikit. dengar tak kuat? Kuat. Ekoran kejadian itu emosinya terganggu kerana sebahagian buku sekolahnya turut rosak. Bagaimanapun beliau kuatkan semangat untuk terus menduduki kertas peperiksaan SPM yang lain. Cameron Highlands dijangka kembali menjadi lokasi pilihan hujung minggu ini selepas terjejas ekoran kejadian banjir lumpur di Lembah Bertam dan Ringlet hujung minggu lepas. Laluan dari Tapah ke Cameron Highlands kini sudah dibuka dan pengunjung tidak lagi menghadapi masalah untuk naik ke Bukit Peranginan itu. Tinjauan skuad Alpha RTM mendapati hujan kerap turun pada sebelah petang. Namun paras air sudah normal termasuk paras air empangan Sultan Abu Bakar yang sudah kembali stabil. Kejadian banjir lumpur di Ringlet dan Lembah Bertam telah menjejaskan pendapatan pengusaha produk pelancongan di Cameron Highlands ini. Ini kerana menurut para pengusaha, pendapatan mereka terjejas apabila pelancong menangguhkan lawatan mereka ke Bukit Peranginan ini. Yang berlaku tanah runtuh dengan kematian teragut nyawa itu ialah terletak di kawasan lebih terpinggir lah dan bukan di dalam kawasan pusat pelancongan Cameron Highlands. Dia tulis Cameron tenggelam lagi. Kalau macam Cameron tenggelam lagi, bermakna seluruh Malaysia habis. Sebab itulah sebabkan media tulis macam tu, kedatangan pengunjung pun kurang. Padahal ini satu tempat je. Boleh katakanlah, dia orang boleh datang, jangan takut. Sebab kita pun bergantung sama pelancong Malaysia tau. Inbound tourist lah. So it's not really a big problem lah. Dia orang boleh datang. Dalam pada itu, tinjauan kami mendapati kegiatan pertanian di Lembah Bertam juga berjalan seperti biasa. Namun sejak ops gempak mesra oleh Jabatan Imigresen dan serbuan polis ke rumah-rumah kongsi di beberapa kawasan di Cameron Highlands menyebabkan kehadiran warga asing di sekitar kawasan pertanian semakin kurang. Ini termasuk serbuan terbaru polis malam yang menahan 80 pendatang asing tanpa izin warga Bangladesh di Blue Valley dan Kampung Raja. Kebanyakan mereka sudah tinggal lebih tempoh yang ditetapkan dan bekerja tanpa permit yang sah.
Dijangkakan kedatangan pelancong di Cameron Highlands ini akan kembali pulih seperti biasa hujung minggu ini. Kebanyakan pengusaha yang ditemui menyatakan bahawa mereka sedikit terjejas akibat bencana yang berlaku di Lembah Bertam dan juga Ringlet. Walau bagaimanapun, bencana tersebut bukanlah berlaku di kawasan tumpuan pelancongan. Saya, Muhammad Fauzi Rosli, melaporkan untuk Skuad Alpha RTM. Kita balik ke sidang kemuncak ASEAN ke-25 di Naypyidaw, Myanmar. Visi Malaysia mengenai pasca pembentukan Komuniti ASEAN 2015 diperakui oleh Gabungan Pertubuhan Rantau itu. Deklarasi Naypyidaw mengandungi 8 perkara, antaranya mengulangi ikrar Deklarasi Bandar Seri Begawan 2013 bagi membangunkan rantau itu melalui semangat satu visi, satu identiti dan satu komuniti. Kenyataan itu turut menetapkan untuk mewujudkan satu komuniti yang benar-benar berpaksikan rakyat dan berasaskan peraturan ASEAN selaras tema Kepengerusian Malaysia 2015. Ke arah itu, Majlis Koordinasi ASEAN akan tugaskan bagi memantau proses pembangunan visi komuniti ASEAN pasca 2015 dan memastikan dokumen berhubung 3 teras komuniti itu untuk tempoh 2016-2025 diserahkan semasa sidang kemuncak ASEAN ke-27. Pasukan petugas khas peringkat tinggi di bawah Majlis Koordinasi ASEAN juga akan dibentuk bagi membantu kumpulan kerja Majlis Koordinasi ASEAN. Hal ini kerana ASEAN mengambil maklum bahawa pelaksanaan visi itu adalah satu proses yang berterusan. Hari kedua sidang kemuncak ASEAN ke-25 di Naypyidaw, Myanmar dimulakan dengan sidang kemuncak Asia Timur EAS ke-9. Sidang berkenaan dihadiri semua anggota ASEAN dan rakan dialog China, Jepun, Korea Selatan, India, Amerika Syarikat, Rusia, Australia dan New Zealand. Menerusi sidang kemuncak itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dijangka meluahkan keprihatinan mengenai isu serantau, antaranya termasuk isu berhubung menyekat kekejaman dan keganasan puak pelampau. Tidak terkecuali mengekang ancaman IS di Iraq dan Syria yang dijangka dipersetujui sebelah suara oleh semua pemimpin yang terlibat dalam sidang pleno ini. Pemimpin sidang pleno juga dijangka menerima kenyataan bersama berhubung peraturan EAS yang antara lain menghadapi penularan wabak Ebola dan penyeludupan haiwan liar. Dalam acara berasingan, Isteri Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor melawat pameran kraftangan Myanmar. Turut serta Isteri Perdana Menteri Singapura, Isteri Perdana Menteri Thailand, Isteri Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa Bersatu dan Isteri Setiausaha Agong ASEAN. Datin Sri Rosmah dan delegasi kenamaan terlebih dahulu diperkenalkan dengan artifak batu permata yang terdapat di Myanmar. Mereka juga diberi penjelasan lanjut mengenai seni kraf yang dihasilkan masyarakat Myanmar termasuk permaidani, perak, sutra dan barangan kemas. Pemandu Jentera Jengkaut M. Gunalan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Petaling Jaya atas tuduhan mengugut timbalan Menteri Pendidikan P. Kamalanandan tahun lalu. Gunalan 36 tahun didakwa menghantar SMS yang berbau ugutan dan mendatangkan ketakutan. Gunalan didakwa melakukan perbuatan itu pada 2.26 pagi 20 Oktober tahun lepas di alamat nombor 13 Jalan Cecawi 6 Palang 17, Seksyen 6 Kota Damansara. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Tan Gin Han mengikut Seksyen 507 Kanun Kesiksaan. Sabit kesalahan membawa hukuman penjara 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Hakim Yasmin Abdul Razak menetapkan 15 Disember ini sebagai tarikh pengurusan kes. Hakim membenarkan tertuduh dibebaskan dengan ikat jamin RM6,000. Bekas Ketua Unit Sumber Manusia Koperasi Pembangunan Usaha Sama Masyarakat Maju Berhad Kopus Maju, Siti Rohaya Ali Omar mengaku bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan memalsukan dokumen bagi bayaran perubatannya 3 tahun lalu.
Siti Rohaya, 36 tahun, mengaku menggunakan dokumen iaitu resit bernombor 43717 LH Goh Eye Surgery bertarikh 11 November 2011 berjumlah RM2,550. Perbuatan dilakukan antara 11 November hingga 14 November 2011 di premis Koop Pusamaju Jalan Medan Tuanku, Kuala Lumpur. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan. Hakim Muhammad Nasir Nordin menetapkan 11 Disember untuk menjatuhkan hukuman bagi mendapatkan fakta kes. Tertuduh dibebaskan dengan ikat jamin RM3,000 dengan seorang penjamin. Fokus berita laporan langsung negeri-negeri hari ini. Rang Undang-Undang Perbekalan 2015 dan 6 undang-undang baru diluluskan. Pesawat tanpa pemandu UAV inovasi Unimed bantu operasi rondaan maritim. Baik, terima kasih saudara kerana masih setia bersama Nasional 5 dan seperti menjadi kebiasaan kita akan beralih kepada laporan lintas langsung negeri-negeri bersama rakan penyampai Amelina Muhammad Zamri langsung dari RTM Sarawak dan Jevina Jim dari Sabah, juga rakan penyampai Nur Azia Ahmad langsung dari RTM Perlis. Dan untuk paparan pertama kita ke RTM Sarawak, silakan. Terima kasih Suhaimi di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat kini bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan banjir berlaku di kawasan-kawasan rendah dan kawasan tepi sungai, terutama bantuan dari segi penyediaan bekalan makanan dan kemudahan pusat pemindahan. Kemungkinan ini diberi perhatian khusus disebabkan keadaan cuaca lembap yang berlaku terutama di utara Kepulauan Borneo ketika ini. Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Fatimah Abdullah berkata sebanyak 568 buah pusat pemindahan dengan kapasiti 216,545 orang serta 200 pembekal kemudahan dan makanan telah dikenal pasti setakat 11 November lalu bagi menghadapi banjir di Sarawak. Langkah yang penting katanya mereka perlu dibekalkan dengan kemudahan dan makanan kerana semasa banjir mereka akan terputus hubungan dengan tempat-tempat yang lain. Biasanya iaitu beras, minyak masak, kemudian mihun ataupun mi kering, mi segera, roti kering, kemudian makanan dalam tin sama ada sardin ataupun ayam, teh, kopi macam tu. Beliau bercakap pada sidang media di Dewan Undangan Negeri di Kuching. Katanya pengkalan hadapan juga diwujudkan bagi tempat menyimpan bekalan makanan semasa banjir, terutama di kawasan yang mudah dilanda banjir dan tidak mempunyai akses perhubungan. Selain itu, beliau memberitahu bangunan yang akan dipilih adalah di tempat yang tinggi, dapat menyimpan barang, selamat dan mudah dari segi accessibility. Tambahnya, setakat ini mangsa banjir yang melibatkan 348 keluarga dari 11 buah rumah pancang di daerah Baram telah pun diberikan bantuan namun tidak melibatkan proses pemindahan. Oleh itu, beliau menasihatkan penduduk-penduduk khususnya yang tinggal berhampiran dengan sungai agar lebih berwaspada dan sentiasa berhubung dengan jawatan kuasa banjir di daerah masing-masing dengan segera jika berlaku banjir. Sementara itu, mengulas mengenai 4 orang kanak-kanak yang ditemui merayau-rayau di hadapan Rahmah Cafe Sibu 8 November lalu, Datuk Hajah Fatimah memberitahu Pegawai Pelindung dari Jabatan Kebajikan Masyarakat memohon perintah mahkamah sementara bagi menempatkan 4 orang kanak-kanak yang berumur 2 hingga 7 tahun tersebut di Rumah Kanak-Kanak Batu 12 di Kuching. Menteri Kebajikan Wanita dan Pembangunan Keluarga Datuk Fatimah Abdullah berkata tindakan ini diambil buat sementara waktu bagi tempoh sebulan sehingga siasatan pihak polis selesai dijalankan. Katanya ketika ini semua kanak-kanak berkenaan masih berada di hospital dan telah selesai menjalani pemeriksaan kesihatan. Beliau bercakap pada sidang media di Dewan Undangan Negeri di Kuching.
Beliau memberitahu sekiranya ibu bapa atau penjaga kanak-kanak tersebut gagal dijejaki, pihaknya akan mengambil tanggungjawab melindungi mereka dan memohon perintah mahkamah untuk melanjutkan tempoh penjagaan di rumah kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Anak itu mesti dilindung, diberi tempat yang selamat, diberi perlindungan, diberi jagaan, tempat untuk makan minum. Kemudian kalau nanti sudah tiba waktu bersekolah, jadi kita pastikan bahawa mereka akan dapat pendidikan sebab itu hak mereka untuk mendapat pendidikan. Tambahnya, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat telah menerima beberapa permohonan dan hasrat sebilangan masyarakat yang ingin mengambil mereka sebagai anak angkat. Katanya ini menunjukkan sikap prihatin masyarakat kita tentang kebajikan kanak-kanak yang perlu dilindungi. Namun pihak yang berhasrat untuk mengambil kanak-kanak tersebut sebagai anak angkat perlu menunggu sehingga siasatan polis selesai. Beliau sangat berterima kasih di atas sambutan dan sikap prihatin sebilangan masyarakat yang sanggup untuk mengambil mereka sebagai anak angkat sekiranya proses tersebut dapat dipermudahkan tanpa sebarang kekangan. Namun, Jabatan Kebajikan Masyarakat masih lagi menunggu maklumat lanjut tentang ibu bapa atau penjaga kanak-kanak tersebut untuk melaksanakan usaha menjejaki mereka. Yang penting katanya, kanak-kanak tersebut perlu diberi perlindungan dan penjagaan termasuk makan minum dan penjagaan kesihatan. Pada masa ini, terdapat 2 buah rumah kanak-kanak di Sarawak iaitu di Sri Aman dan Kuching. Keadaan cuaca lembap serta hujan lebat yang sering berlaku kebelakangan ini di beberapa kawasan di utara negeri Sarawak memungkinkan berlakunya banjir, terutama di kawasan-kawasan rendah serta kawasan tepi sungai. Justru penduduk yang bakal terlibat perlu berwaspada dan berhubung terus dengan jawatankuasa banjir di daerah masing-masing. Dengan itu, sekian laporan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita kembali bersama Jolvinia di Kota Kinabalu. Penyampai Emelina di Sarawak. Saudara Dewan Undangan Negeri Dun Sabah hari ini meluluskan rang undang-undang perbekalan 2015 berjumlah 3.812 bilion ringgit. Bajet negeri Sabah bagi tahun 2015 itu diluluskan sebulat suara semua ahli dewan yang bersidang tengah hari tadi selepas bacaan kali kedua dan ketiga oleh Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman. Dun Sabah kali ini turut meluluskan pindaan bagi 5 rang undang-undang lain selepas bacaan kali kedua dan ketiga. Rang undang-undang itu ialah rang undang-undang pencen yang di-Pertuan Negeri Sabah pindaan 2014, rang undang-undang perlembagaan Negeri Sabah pindaan 2014, rang undang-undang anggota pentadbiran dan ahli Dewan Undangan Saraan pindaan 2014, rang undang-undang lembaga industri getah pindaan 2014 dan rang undang-undang hutan penubuhan hutan simpan dan pindaan 2014. Sementara itu, satu lagi rang undang-undang baharu turut diluluskan iaitu rang undang-undang aktiviti kerajaan elektronik 2014. Rang undang-undang itu yang bertujuan meningkatkan sistem penyampaian negeri akan berkuasa 1 Januari 2015. Terdahulu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dalam ucapan penggulungan perbahasan Bajet Negeri Sabah 2015 berkata jumlah peruntukan bagi tahun depan yang kurang berbanding tahun 2014 tidak menjejaskan pelaksanaan program pembangunan negeri ini. Pada 2014, Sabah menerima peruntukan berjumlah 4.622 bilion ringgit. Jelas Datuk Musa juga Menteri Kewangan Negeri pengurangan bajet 2015 sebahagian besarnya disebabkan kerajaan negeri telah melunaskan bayaran balik hutang bon yang matang sebanyak 568.9 juta ringgit tahun ini. Ia juga berikutan pengurangan jumlah caruman kepada kumpulan wang pembangunan memandangkan tahun 2015 merupakan tahun akhir pelaksanaan rancangan Malaysia ke-10. Sementara itu, Datuk Musa memberitahu kutipan hasil negeri mencecah 3 bilion ringgit bermula 2008. Seterusnya, prestasi kutipan itu telah menunjukkan tren peningkatan dan ketara ke paras lebih 4 bilion pada tahun 2010 hingga 2014. Dengan adanya kutipan aman luar biasa melalui cukai minyak sawit mentah, bayaran dividen serta penerbitan bon.
Datuk Musa turut menjelaskan berikutan pemansuhan cukai eksais dan import terhadap barangan petroleum pada tahun 2000, kerajaan negeri telah menerima bayaran 120 juta ringgit daripada kerajaan persekutuan. Tambahnya, kerajaan persekutuan juga bersetuju menyemak semula pemberian khas kepada kerajaan negeri melalui satu jawatankuasa khas dan kini masih dalam peringkat perbincangan. Terdahulu, hari terakhir sidang DUN kali ini turut menyaksikan Ahli Dewan Undangan Negeri Api-Api, Christina Liu diminta keluar dari Dewan dan tidak boleh mengikuti persidangan. Keputusan dibuat Timbalan Speaker Datuk Johnson T setelah adun Api-Api melanggar peraturan 50 iaitu tidak menuruti arahan untuk meminta maaf dan menarik balik tuduhan yang dibuat terhadap kerajaan. Christina melanggar peraturan 43 iaitu bersangka jahat dengan menuduh kerajaan negeri menipu pada hari pertama persidangan DUN Isnin lalu. Pelaksanaan tarif air baharu bagi Sabah berkuat kuasa 1 Januari 2015 tidak akan membebankan pengguna domestik individu. Ini kerana pengguna hanya perlu membayar 30 sen bagi penggunaan 10 meter padu berbanding kadar rata 90 sen ketika ini. Menurut Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur Tan Sri Joseph Parin Kitingan, penggunaan air di bawah 20 meter padu akan mengurangkan 13% daripada jumlah yang perlu dibayar ketika ini. Kalau kita berjimat, kalau kita tidak sewenang-wenangnya melebihi 21 kubik meter, kita tidak payah bayar itu 90 sen seperti sekarang ini. Jadi kita berarti kita kita berjimat, kita kurang belanja juga. So ini proses semua ini menunjukkan sama-sama kita ini ada tanggungjawab. Tan Sri Parin bercakap dalam sidang media selepas persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sabah di Kota Kinabalu. Kajian tarif air negeri Sabah tidak pernah dilakukan sejak 1982 iaitu 32 tahun lalu. Selain bertujuan membuat pecahan kadar rata semasa 90 sen bagi setiap meter padu kepada kadar berbeza untuk 11 kategori utama sekaligus menampung sebahagian daripada kos pengurusan bekalan air yang semakin meningkat. Sekian sumbangan bahan berita dari Sabah. Seterusnya kita beralih kepada rakan penyampai Nur Aziah dari Perlis. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Sabah. Kegiatan penyeludupan yang dilakukan pihak tidak bertanggungjawab menyebabkan kerajaan terpaksa menanggung kerugian jutaan ringgit hanya dalam tempoh 24 jam. Pintu-pintu sempadan yang dikawal juga sering dibolosi tanpa mengira masa dan selalunya lebih aktif bermula tengah malam hingga awal pagi. Lokasinya pula bukan sahaja di darat, malah melibatkan perairan negara. Bagi mengekang kegiatan penyeludupan daripada berleluasa, aktiviti penguatkuasaan di perairan negara terus dipertingkat. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menggandakan kawalan dan mengambil langkah drastik menangani kegiatan penyeludupan. Ketua Penguatkuasa Pangkalan Maritim Kuala Perlis, Lieutenant Komander Maritim Syahrizan Rahman berkata, pihaknya melakukan operasi berkala selain mengenal pasti beberapa laluan tegar penyeludupan di sepanjang perairan pantai Kuala Perlis hingga Sanglang. Hasil siasatan dan hasil kita punya risikan lah. Kita dapati memang terdapat beberapa laluan penyeludupan yang tegar lah. Tapi itulah, memang kita dah kenal pasti, cuma kita tak dapat nak buktikannya dengan tangkapan lah. Laluan tu memang kita dah kenal pasti. Sehingga September lalu, APMM telah melakukan 300 pemeriksaan melibatkan 27 tangkapan. 4 daripadanya melibatkan kes penyeludupan daun ketum dan rokok. Kami turut mengikuti operasi yang dilakukan pasukan APMM. Namun kehadiran pasukan penguatkuasa di laut nampaknya sering dihidu penyeludup. Ketika bot pasukan maritim melakukan rondaan, perairan di sini menjadi lengang. Ternyata tugas menjaga perairan negara tidak semudah disangka buat pasukan maritim dengan kekangan yang dihadapi dan kawasan operasi yang luas. Namun bagi Dekan Pusat Pengajian Inovasi Perniagaan dan Teknousahawan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP, Profesor Madya Dr. Hazri Desa, teknologi Unmanned Aerial Vehicle UAV atau pesawat tanpa pemandu hasil inovasi pasukannya dapat membantu penguatkuasa.
Menurutnya, aspek paling penting untuk pengintipan adalah pihak yang diintip tidak menyedari sedang diintip. Aspek itu antara keistimewaan UAV yang dirintisnya ketika ini. Unimap juga telah membangunkan 3 model berbeza UAV iaitu di udara, permukaan air dan bawah permukaan air. UAV yang dikawal dari pusat operasi boleh berfungsi dalam apa jua keadaan cuaca. Kebanyakan sekarang kes kalau kita lihat kaedah monitoring dilakukan secara manual, manusia menggunakan binocular dan sebagainya. Dengan cara ini kita dapat menggunakan satu control system yang sumbernya datang daripada permukaan air ataupun daripada ruang udara. Datang ke satu control station, dan kalau kita tambah sistem yang boleh mengenal pasti objek yang bergerak sebenarnya boleh dilakukan. Kita ada melakukannya bersama pasukan kita. Dapat detect objek yang bergerak ataupun dapat detect orang kata sesuatu objek lah, ya, dan kita dapat ikut objek tersebut. Keupayaan UAV yang dihasilkan oleh Unimap ini turut menarik perhatian beberapa buah syarikat terkemuka antarabangsa ketika menyertai pameran Indo Defence 2014 di Jakarta awal November lalu. Antaranya Microflone Avisa di Belanda dan juga IE Asia Pasifik di Australia. Orang ramai yang ditemui berharap agar kecekapan dan sokongan teknikal agensi penguatkuasaan maritim ditambah baik. Ini terutamanya dari segi aset untuk pemantauan kegiatan penyeludupan. Kita lihat banyak isu berkenaan dengan penyeludupan ni, dan kita dapati bahawa agensi-agensi maritim ni bukan dia tak bertugas, tak membuat penguasaan, tapi mungkin kekangan dari segi sama ada aset dan sebagainya. Jadi dia orang ada constraint, maksudnya kekangan dari segi itu, dan menyebabkan penguasaan tu tak dapat dijalankan dengan lebih meluas. Dikuatkan lagi macam operasi undang-undang dan memkuatkan lagi undang-undang, kerjasama daripada jiran-jiran negara masyarakat. Diharap dengan adanya teknologi UAV tadi dapat membantu agensi penguatkuasaan maritim negara melakukan pemantauan secara lebih kerap sekaligus memastikan aktiviti penyeludupan dapat dibanteras. Namun Unimap juga perlu memainkan peranannya untuk mengkomersialkan produk berkenaan untuk impak yang lebih dominan. Sekian lintas langsung dari Perlis, kembali bersama Suhaimi dan Miza di Angkasa Puri. Kembali. Walaupun sudah berusia belasan tahun, 2 beradik dari Tumpat Kelantan masih tidak memiliki kad pengenalan diri yang sah gara-gara tiada dokumen lengkap. Remaja berkenaan ialah pembantu jurujual Nur Abdul Rizwan Abdul Rahim 19 tahun dan adiknya Nur Ain Abdul Rahim 17 tahun kini bersekolah di tingkatan 5 mungkin sukar untuk melanjutkan pengajian kerana tiada status warga negara yang sah. Justru mereka merayu bapa kandung Abdul Rahim Abdul Wahab 63 tahun yang gagal dikesan sejak 17 tahun lalu tampil ke pangkuan mereka. Abah baliklah. Saya buat adik IC ke adik orang ni. Nak siapa nak mai itu ni bantu agak apa tu. Agak abah. Olah balik abah. Saya lah. Supaya kita cari situ sini, cari abah, cari emak, cari adik, cari keluarga kita nak temu balik. Ayo. Tahu duk mana pakat pisau belaka. Nur Ain yang sedang menduduki peperiksaan SPM mendapat ihsan pihak sekolah membenarkannya bersekolah walaupun tanpa dokumen yang diperlukan. Kalau boleh kita mayulah sangat kepada abah kita nama Abdul Rahim tu. Balik mai sayang buat IC kita, kabel kita ni tak siap ko. Susah masa depan ada IC ni. Nak gimana susah, nak cari kita susah. Kita ke gapo nak belajar jalan ni. Nak tolong mak gapo. Minta tolong sangat balik buat IC gapo. Mereka adalah 2 daripada 7 beradik hasil perkongsian hidup Abdul Rahim Abdul Wahab berasal dari Perak bersama Rosiati Kasta, warga Indonesia. Difahamkan ibu mereka telah meninggal dunia ketika berusia 33 tahun akibat tragedi tsunami di Aceh, Indonesia pada 2004. Kali terakhir bapa mereka dikesan menetap di Batu Caves, Selangor sebelum dikatakan berpindah ke tempat lain.
Sementara itu, kedua-dua penjaga dua beradik ini mendakwa mereka tidak mengenali bapa kandung kepada anak angkat masing-masing. Mereka hanya pernah bertemu dengan ibu kandung kedua-dua beradik ini kira-kira 17 tahun lalu pada hari hak penjagaan diserahkan kepada mereka. Ketika itu, Rosiati berjanji untuk memberikan segala dokumen termasuk sijil surat beranak kepada penjaga anak-anaknya, namun gagal berbuat demikian. Pelbagai ikhtiar dilakukan bagi menyelesaikan perkara itu termasuk dengan merujuk kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Tolong mari sign lah di Kelantan ni anak nak buat IC. Harta tak ada nak kat sedia belakang dah. Harta kat sedia dah kat ambil dia ni. Sebab kat posi ke dia ambil hari tu sebab mak dia ni susah sangat anak kecil-kecil belakang. Lagi kalau lupa pergi cari pok dia pun gidah ke apa gitu gini tak jumpa. Habis solah nak buat kan. Minta lah dengan ni saya merayu lah balik mari. Orang ramai yang mengenali Abdul Rahim Abdul Wahab boleh menyalurkan sebarang maklumat kepada Nur Abdul Ridwan Abdul Rahim di talian tertera. Banjir paling buruk yang dialami 2 tahun berturut-turut menjadikan penduduk Felda Seberang Tayor di Kemaman, Terengganu bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Banjir teruk melanda kawasan itu pada 2012 dan 2013. Kedudukan geografi yang terletak di lembangan sungai menyebabkan kampung ini menjadi seperti pulau bila berlaku banjir. Penduduk di kawasan ini sudah melakukan segala persiapan sebagaimana yang dinasihatkan oleh pihak berkuasa. Ketika banjir teruk itu, penduduk terputus hubungan apabila laluan utama ke kawasan ini tidak boleh dilalui. Namun bagi memastikan penduduk mendapat bantuan sepenuhnya, Ahli Parlimen Kemaman, Datuk Ahmad Sabri Cik menggunakan helikopter untuk menghantar bantuan. Beliau yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia menyifatkan banjir di daerah tersebut tahun lalu antara yang terburuk dalam tempoh 20 tahun. Mengambil iktibar dari pengalaman lalu, pelbagai agensi telah melakukan persiapan rapi bagi pengurusi Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK Alimun Daud. Sejak seminggu lalu, pihak berkuasa telah menghantar barangan keperluan asas ke penempatan ini. Antaranya beras, sardin, gula dan tikar. Pihak berkuasa juga menyediakan tempat khas untuk helikopter mendarat. Sekarang ni dah kita siap sedia dah ni barang-barang semua. Sungai Tebok sana tubik ke Sungai Kemamang ni kau tubik ke Kemamang. Lepas tu Sungai Putih ni satu cabang ni tubik ke Sungai Kemamang. Bila dia lepoh semai air ni dia akan ikut aliran dia dah, dia akan mari gini je. Agak-agak tahun ni tak ada lagi gini-gini ni. Sebab kita pun rasa tak lah agak letih dah rasa. Jadi sedih dah tengok segala-gala benda dah punah belaka. Kita nak kata tak, punah habis. Orang kata biarlah, tak boleh apa-apa benda lain pun. Cuma agak tak ada banjir sudahlah. Minta macam apa ni. Dengan hak beliau tu kata ujian pun banyak dah, tinggal purata sikit lagi. Kita rasa sedap hati lah sikit dah bunyi gitu. Tapi kalau orang sebut-sebut banjir ni memang kita nak marah lah sebab kita kena lelah susah ke apa dah. Bayarkan lah. Dua kali juga itu mari. Masa tu memang tengok kuat. Tengok kuat masa tu. Jadi orang terbukit pun maka duk tengok dah. Tengok apa satu. Nak tolong mari air mutih gapo. Laju. Penuh habis air buat tu tengok. Sementara itu, Majlis Keselamatan Negara Negeri Terengganu mengingatkan penduduk yang tinggal di kawasan rendah supaya bersiap sedia untuk berpindah jika diminta berbuat demikian oleh pihak berkuasa. Sementara itu, dalam sidang media di IPK Kedah, pemangku Ketua Polis Kedah memaklumkan pihaknya sudah bersiap siaga bagi menghadapi kemungkinan banjir berlaku di negeri itu. Persiapan melibatkan kekuatan seramai 1,732 orang anggota dan 23 buah bot penyelamat untuk operasi membantu dan menyelamat mangsa banjir. Aspek logistik dan juga aspek manpower tidak menjadi kekangan lah. As per now, kita selamat mangsa banjir bersama dengan agensi lain seperti JEPAM, Bogor, Rela dan sebagainya. Turut dibekalkan kemah lori trailer untuk mengangkut bot dan generator.
Kerajaan Johor membentangkan bajet 2015 dengan unjuran lebihan 3.82 juta ringgit bersandarkan anggaran hasil 1,239.23 juta ringgit berbanding perbelanjaan mengurus sebanyak 1,235.41 juta ringgit. Sekaligus mencatatkan lebihan 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2012. Bajet Johor 2015 turut menyediakan peruntukan pembangunan anggaran 366.20 juta ringgit. Belanjawan bertemakan membangunkan Johor secara inklusif merupakan sebahagian daripada pelan jangka panjang kerajaan negeri untuk memastikan rakyat terus menikmati kehidupan lebih aman dan sejahtera. Pembangunan inklusif adalah pendekatan terkini dalam pembangunan ekonomi. Ia bertujuan memperbaiki taraf sosioekonomi dan memberikan pelbagai kesejahteraan hidup secara lebih adil, saksama dan menyeluruh. Pendekatan ini sangat relevan, terutamanya untuk negara yang sedang pesat membangun seperti Malaysia, yang menyaksikan jurang keberadaan semakin melebar. Ketika membentangkan bajet Johor 2015 pada persidangan DUN di Kota Iskandar, Nusa Jaya, beliau berkata bajet 2015 mempunyai 3 fokus utama yang diyakini mampu menangani jurang agihan kejayaan dalam masyarakat. Ini melalui dasar, strategi, plan tindakan dan pendekatan baru yang boleh merangsang dan memperkukuh pertumbuhan ekonomi Johor. Kerajaan juga akan memastikan pembangunan Johor yang direncanakan bersifat inklusif dan akan melaksanakan amalan perbelanjaan berhemah, terancang serta berorientasikan pencapaian. Pada sidang yang sama, Datuk Muhammad Khalid Nordin turut mengumumkan bermula 1 Januari 2015, rakyat Johor yang berpendapatan sederhana layak menerima baucer RM1,000 untuk pembelian rumah kos rendah di negeri itu. Baucer akan diberi semasa pembeli mengambil kunci rumah yang disedia untuk diduduki. Perjanjian jual beli, duty stamp, deposit air dan elektrik serta lain-lain. Voucher boleh dituntut di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri bahagian perumahan. Jabatan Pertanian Sabah menerima peruntukan berjumlah RM51.6 juta masing-masing RM42.5 juta daripada Kerajaan Negeri dan RM9.1 juta daripada Kerajaan Persekutuan. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein, Jabatan Pertanian Sabah menerima peruntukan berjumlah RM40.6 juta dalam Pelan Pusingan keempat RMK10. Ini menerusi biayaan program melibatkan 33 projek bagi membangunkan sektor pertanian ke arah lebih moden, komersial dan berdaya saing. Datuk Yahya berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan sidang DUN di Likas. Teks ucapannya dibacakan pembantu beliau, Datuk Musbah Jamli. Bagi sektor penternakan, peruntukan sebanyak RM1.4 juta dicadangkan untuk program pembangunan ternakan ruminan tahun depan. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan, Datuk Haji Taufik Abu Bakar Titingan dalam ucapan penggulungannya memaklumkan kementeriannya menerima peruntukan berjumlah RM80.38 juta tahun depan melalui bajet 2015. Peruntukan itu merangkumi RM66.73 juta bagi perbekalan dan peruntukan pembangunan berjumlah RM13.65 juta. Jumlah itu meningkat berbanding RM66.54 juta tahun lalu. Peruntukan itu akan diagihkan untuk program pembangunan belia berjumlah RM16.26 juta, pembangunan sukan RM20 juta, lembaga sukan Sabah berjumlah RM21.5 juta dan perbelanjaan berulang RM8.57 juta. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah pula menerima peruntukan RM117.26 juta menerusi bajet 2015. Demikian dinyatakan menterinya, Datuk Haji Jinor, ketika sesi penggulungan. Peruntukan tersebut akan digunakan untuk perbelanjaan operasi dan kapital serta sumbangan prasarana kepada semua pihak berkuasa tempatan PBT. Peruntukan merangkumi RM94.30 juta bagi perbelanjaan perbekalan, manakala RM22.96 juta bagi program pembangunan. Kerajaan Persekutuan turut memberi peruntukan bernilai RM123.80 juta untuk diagihkan kepada semua PBT di Sabah.
Sementara itu, RM163.48 juta diperuntukkan untuk Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat dalam bajet kerajaan negeri bagi tahun 2015. Jumlah itu mencakupi 3 aspek besar iaitu RM71.36 juta bagi persediaan program teknologi komunikasi dan maklumat ICT, RM88.02 juta untuk perbekalan dan RM4.10 juta bagi bajet pembangunan. Menterinya Datuk Seringan Gubat berkata bajet kali ini juga memperlihatkan betapa kerajaan mengambil berat tentang modal insan dan ICT. Dan berita seterusnya, pemilihan ahli Dewan Undangan Negeri Dun Belia Negeri Sembilan tidak hanya tertumpu kepada parti politik tertentu, sebaliknya terbuka kepada umum. Presiden Majlis Belia Negeri Sembilan Wan Salwati Abdullah menjelaskan tidak ada syarat utama yang mengatakan ahli Dun Belia Negeri Sembilan perlu datang dari parti politik tertentu. Kerajaan negeri telah memberi kepercayaan mewujudkan satu pentas untuk anak muda dan ianya terbuka kepada belia-belia yang rasakan kalau ianya mampu untuk berada di dalam Dewan Undangan Negeri, ianya boleh berada di dalam Dewan Undangan Negeri. Saya percaya apa yang Ketua Pemuda Penanganan PAS nampak ini jelas kerana dilihat diwujudkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan, itu Kerajaan Barisan Nasional. Tetapi kita tidak pernah meletakkan hanya parti tertentu saja yang boleh berada di dalam Dun Belia Negeri Sembilan. Beliau mengulas kenyataan Ketua Penerangan Pemuda PAS Negeri Sembilan Muhammad Saiful Rizwan yang mendakwa ahli Dun Belia hanya dipilih daripada kumpulan parti politik tertentu dan turut mempersoalkan fungsi Dun Belia. Menurut Wan Salwati, penubuhan Dun Belia selari dengan rancangan pembangunan Belia Negeri Sembilan 2. Ini bagi membantu menyumbang dan memperkasakan pembangunan belia sekaligus menyediakan platform yang sah untuk belia menyuarakan idea dalam menjaga kepentingan dan kehendak semasa generasi muda. Kecewa dengan tindakan adun Sungai Puyu, Pi Bun Poh yang dilihat cuba menggunakan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang untuk perkara remeh, 10 adun BN sebulat suara meninggalkan sidang pagi tadi. Adun BN Teluk Air Tawar Datuk Jahara Hamid yang bertindak sebagai Ketua Pembangkang berkata semua adun BN membuat keputusan untuk tidak memasuki Dewan ketika Pi Bun Poh menggulung perbahasan rang undang-undang perbekalan 2015. Adun BN kesal kerana Bun Poh yang juga Exco Negeri bukan sahaja mengelak daripada memberi jawapan kepada setiap soalan yang dibangkitkan Adun BN, malah membangkitkan isu-isu remeh yang boleh mengelirukan rakyat. Menurut Datuk Jahara, setakat ini Adun BN hanya memboikot Adun Sungai Puyu itu sahaja tetapi tidak menolak kemungkinan melakukan perkara yang sama ke atas anggota Exco yang lain. Meningkatkan daya saing usahawan tempatan. Fokus utama Dewan Penyagaan Melayu Malaysia di PMM Kelantan bagi memastikan para usahawan terus dapat bersaing dalam pasaran lebih luas termasuk ke peringkat antarabangsa. Ini sekaligus dapat mewujudkan jaringan dan pelaburan di luar negara. Menurut Yang di-Pertua di PMM Kelantan, Muhammad Rosli Ismail, antara pasaran berpotensi untuk diterokai adalah wilayah Jiangxi dan Henan di China yang diyakini mampu memberi pulangan lumayan kepada usahawan tempatan. Ke arah itu, sebuah syarikat bumiputera berprestasi tinggi, Teras, AUEI Teras Holdings yang berhad menjalinkan kerjasama dengan Jiangxi Tilan Enterprise Group dari Xi'an, China dan Al-Hijrah Trust, syarikat yang berpangkalan di Birmingham, United Kingdom, menerusi satu perjanjian persefahaman MOU. Antara sektor dikenal pasti untuk dibangunkan adalah hak pendidikan, pelancongan kesihatan selain pembentukan usahawanan. Sebagai permulaan, sebuah hak pendidikan bagi pengajian bahasa dijangka akan dibuka di Xi'an dengan pengambilan pertama seramai 600 pelajar bermula September tahun depan. Permulaannya di China. Dan kita akan hubungkan di sini, hubungkan dalam masa yang sama ada 1,000 tempat untuk usahawan yang kita akan gandingkan dengan institusi pembelajaran bagaimana untuk mengkaji aspek-aspek untuk mengetengahkan usahawan di satu tempat. After 3 years, kita expect akan increase to 3,000 students dan dalam 5 tahun kemudian kita expect kita ada building atas 3 ekar tanah, kita expect students dalam 7,000 students.
Manakala cadangan pembinaan bandar institusi pelancongan kesihatan di atas tanah seluas 260 ekar akan diwujudkan di Kelantan pada tahun 2016. Terdapat kira-kira 10,000 usahawan aktif di negeri itu yang menjalankan perniagaan dalam pelbagai bidang. Seramai 470 orang pelajar dari 30 sekolah di Kuala Lumpur menerima sumbangan zakat pendidikan daripada Lembaga Tabung Haji TH bernilai RM235,000. Sumbangan di bawah program Iqra' memperuntukkan zakat pendidikan sebanyak RM2.3 juta kepada 4,530 pelajar kurang berkemampuan dari 194 buah sekolah di seluruh negara. Program ini adalah antara program tanggungjawab sosial korporat CSR Lembaga Tabung Haji. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 berupa kelengkapan sekolah bernilai RM200 dan wang tunai RM300. Sumbangan disampaikan oleh Ketua Pegawai Pelaburan Tabung Haji Abdul Kadir Shahlan di Dewan Sekolah Kebangsaan SK Setapak Indah di Ibu Negara. Saya rasa amat gembira kerana dapat menerima bantuan daripada Tabung Haji. Dan saya rasa semoga Tabung Haji dapat meneruskan sumbangan seperti ini dan Tabung Haji lebih mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT. Sebab Tabung Haji telah memberikan bantuan dan duit kepada saya. Saya gembiralah sebab dapat kurangkan kos mak ayah saya, beli belanja sekolah semua. Terima kasih kat Tabung Haji sangat-sangat. Alhamdulillah. Kuala Lumpur adalah lokasi ke-7 program ini. Pihak Tabung Haji berharap sumbangan ini menjadi suntikan pendorong dan motivasi kepada pelajar untuk berusaha menuntut ilmu dan cemerlang dalam bidang akademik. Jenazah bekas wartawan kanan RTM Allahyarham Haji Amin Muda 68 tahun selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Paroi selepas solat Zuhur tadi. Jawatan takhir Allahyarham sebelum bersara daripada RTM ialah pengawal berita radio. Allahyarham meninggal dunia di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia HUKM kerana sakit kanser awal pagi tadi selepas dimasukkan ke HUKM ahad lepas. Jenazah Allahyarham dibawa ke kediamannya di Taman Pancarjaya, Seremban dan disembahyangkan di Masjid Karyah Pancarjaya. Allahyarham Haji Amin Muda meninggalkan seorang balu, Zaniah Ali 49 tahun serta dua anak, Ahmad Zam 38 tahun dan Zam Zarina 34 tahun. Fokus utama Nasional 5 sekali lagi, banjir di Tenem surut, penduduk di Beaufort pula diminta berjaga-jaga. Deklarasi Napitau berakui visi Malaysia berhubung pasca pembentukan Komiti ASEAN. Dua beradik cari bapa kandung selesai isu kad pengenalan. Baik, saudara, sekian paparan Nasional 5, 13 November 2014. Layari RTM iStream, MyClink RTM Portal dan RTM Mobile untuk mendapatkan siaran Best 5-10 sepenuhnya. Saya Suhaimi Muhammad. Dan saya Miza Usni Muhammad. Kembali bersama Zafri Jawad di pentas Grandstand Best 5-10. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia Best 5-10 edisi 6 petang. Sekali lagi bersama saya Muhammad Zafri Abdul Jawad. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR perlu melakukan kajian mendalam untuk melaksanakan pendaftaran pengundi secara automatik bagi warga negara yang mencapai usia 21 tahun. Pengerusinya Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata, jika pendaftaran automatik itu dilakukan, ia akan menyebabkan pertambahan jumlah pengundi secara mendadak di beberapa kawasan. Tegasnya, walaupun terdapat desakan parti politik untuk melaksanakan kaedah pendaftaran secara automatik itu, SPR tidak mahu menjadi karung tinju pihak tertentu. Kecewa dengan tindakan adun Sungai Poyo P. Bun Poh yang dilihat cuba menggunakan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang untuk perkara remeh, 10 adun Dun BN 11 suara meninggalkan sidang pagi tadi. Dun BN Teluk Air Tawar Datuk Jahara Hamid yang bertindak sebagai Ketua Pembangkang berkata,
Semua adun BN membuat keputusan untuk tidak memasuki Dewan ketika P. Bun Poh menggulung perbahasan draft Undang-Undang Perbekalan 2015. Adun BN kesal kerana Bun Poh yang juga Exco Negeri bukan sahaja mengelak daripada memberi jawapan kepada setiap soalan yang dibangkitkan adun BN, malah membangkitkan isu-isu remeh yang boleh mengelirukan rakyat. Baik, perkembangan seterusnya. Kerajaan Johor membentangkan bajet 2015 dengan unjuran lebihan 3.82 juta ringgit bersandarkan anggaran hasil 1,239.23 juta ringgit berbanding perbelanjaan mengurus sebanyak 1,235.41 juta ringgit sekaligus mencatatkan lebihan 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2012. Bajet dibentangkan Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin pada persidangan DUN di Kota Iskandar. Turut mengumumkan 1 Januari 2015, rakyat Johor yang berpendapatan sederhana sebanyak menerima baucer RM1,000 untuk pembelian rumah kos rendah di negeri itu. Polis Kedah menahan 2 lelaki dipercayai terbabit dalam kes cubaan memecah mesin ATM di 2 lokasi berasingan. Kejadian berlaku di Pokok Sena dan Simpang 4 Alor Star pada 6 dan 11 November lalu, kira-kira pukul 2 dan 3 pagi. Pemangku Ketua Polis Kedah, Datuk Pahlawan Zakaria Yusof berkata, kedua-dua lelaki berkenaan berusia 25 tahun ditahan di rumah mereka. Suspek dipercayai positif dadah dan direman selama 4 hari. Tiada petani berdaftar dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani yang terlibat dengan banjir lumpur di Cameron Highland 5 November lalu. Menterinya Datuk Seri Ismail Yaakob menegaskan kesemua mereka terjejas dalam tragedi itu merupakan pengusaha kebun sayur haram. Bagaimanapun jelas Datuk Seri Ismail Sabri kementeriannya bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan akan memantau harga sayur di pasaran. Seramai 150 pelajar tahfiz telah menerima tawaran skim pembiayaan Hafiz atau SPH bagi tahun 2014 untuk membolehkan mereka mendalami pengajian dalam pelbagai bidang di peringkat ijazah sarjana muda dan sarjana. Mereka yang terpilih bukan sahaja melanjutkan pelajaran dalam negara, malah ada yang memilih pusat pengajian di luar negara. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil Khir Baharom, walaupun pelajar ini menceburi bidang pengajian seperti qiraat, perubatan sains dan kejuruteraan, mereka juga akan terus memartabatkan kitab suci Al-Quran.